Kini PRN Melaka, 13 November dari Pusat Media Malaysia Gazette di Melaka bersama saya, Galis Kadir. Kerajaan membenarkan Radio Televisyen Malaysia RTM untuk menyiarkan poster dan biodata calon yang bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Melaka berbulan esok. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, penyiaran poster dan biodata calon itu akan dialu-alukan sekerap mungkin, adil dan saksama berikutan prosedur operasi standard SOP yang ketat pada PRN berkenaan. Bercakap dalam sidang media di Alur Gajah hari ini, katanya kerajaan juga meminta agar RTM merangka slot masa bersesuaian untuk menyiarkan bahan kempen itu tanpa mengganggu program yang dirangka agensi berkenaan sebelum ini. Beliau berkata RTM telah diarahkan untuk menghubungi setiap calon bagi membekalkan bahan berkempen, namun dengan syarat ia tidak boleh menimbulkan sebarang polemik ataupun kontroversi. Tan Sri Anwar berharap ada ruang yang cukup untuk membolehkan usaha itu dilaksanakan sehingga tamat tempoh kempen. Rabu lepas beliau berkata kerajaan bersedia menimbang untuk memberi ruang kepada calon PRN Melaka termasuk daripada pembangkang untuk berkempen menerusi saluran televisyen dan radio rasmi kerajaan berikutan kesukaran dialami semua parti politik terutama calon baharu untuk berkempen dalam suasana norma baharu. Berita seterusnya, penyokong dan jentera Barisan Nasional BN diingatkan supaya tidak menjadikan Pilihan Raya Negeri PRN Melaka sebagai medan uji kaji seperti mana yang berlaku pada Pilihan Raya Umum ke-14. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, jika pilihan raya dijadikan uji kaji, maka kos politiknya begitu tinggi kepada rakyat dan negara. Datuk Seri Ahmad juga mengingatkan jentera kempen BN menggunakan sebaiknya kebenaran mengadakan mesyuarat dan taklimat sepanjang PRN Melaka untuk memastikan aliran maklumat antara calon dan pengundi berjalan lancar. Beliau berkata jentera kempen parti tidak sepatutnya menjadikan larangan dan sekatan yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai satu kongkongan hingga tidak dapat melakukan sebarang kerja. Pada masa sama, beliau menasihati jentera kempen BN agar berkempen secara beretika dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik, termasuk membuat fitnah. UMNO di bawah tiket BN bertanding di 20 buah kerusi pada PRN ini, manakala rakan gabungan iaitu MCA 7 dan MIC 1 daripada kesemua 28 kerusi yang ditawarkan. SPR menetapkan tarikh mengundi pada PRN Melaka pada 20 November dan undi awal pada 16 November berikutan pembubaran DUN pada 4 Oktober lepas selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri. Baik, kita ke berita berikutnya. Sejarah Barisan Nasional BN belum berakhir dan gabungan itu tidak pernah berundur menjaga kepentingan rakyat. Itu kata pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menepis dakwaan pihak tertentu, kononnya sejarah BN telah terhenti. Ahmad Zahid berkata seluruh jentera, ahli dan penyokong BN berpadu dengan semangat membara untuk membuktikan bahawa dakwaan tersebut tidak benar. Beliau berkata demikian dalam hantaran di laman Facebook hari ini. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, walaupun pelbagai tomahan, fitnah, cercaan kejian, hinaan dan cacian dilemparkan dari pelbagai hala ditujukan kepada BN, ia tidak pernah mengurangkan keyakinan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi seluruh pendokong dan penyokong BN di seluruh negara. Malah katanya kesemua itu akan menguatkan semangat seluruh jentera, ahli dan penyokong BN untuk memenangi PRN Melaka kali ini. Pada PRN Melaka, BN bertanding di kesemua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dengan mempertaruhkan 20 kerusi UMNO, MCA 7 manakala MIC bertanding 1 kerusi. SPR menetapkan tarikh mengundi pada PRN Melaka pada 20 November dan undi awal pada 16 November berikutan pembubaran DUN pada 4 Oktober lepas selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Berita seterusnya, Pilihan Raya Negeri Melaka dilihat sebagai kayu ukur terhadap penyatuan parti-parti politik di negara ini sebelum menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 akan datang. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Dr. Nip Muhammad Zawawi Saleh berkata, parti itu akan memandang serius mengenai keputusan yang diberikan oleh pengundi di Melaka apabila ia diumumkan pada 20 November ini. Katanya beliau percaya rakyat akan menolak sebarang bentuk perpecahan yang boleh merugikan mereka nanti.
Oleh itu, semua parti yang bertanding perlu berkempen secara profesional dan tidak menghentam pihak lawan, sebaliknya memberi mesej berkaitan dengan penyatuan rakyat. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh mengundi bagi PRN Melaka pada 20 November depan dan undi awal 16 November, ikuran pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN pada 4 Oktober lepas, susulan 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri. Gara-gara kerap dikenakan kompaun semasa kempen Pilihan Raya Negeri Melaka, para pemimpin politik mula mengelak daripada menjawab soalan-soalan media dalam keadaan bersesak-sesak. Hari ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Amanah Mohamed Sabu misalnya enggan melayan pertanyaan media biarpun diasak berkali-kali. Secara berseluruh, Datuk Seri Anwar berkata, beliau tidak mahu membayar kompaun RM10,000 dan jika dikenakan kompaun, maka medialah yang perlu membayar. Selepas memberikan penjelasan itu, beliau meninggalkan lokasi kempen. Turut serta Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Mohamed Sabu dan calon Ketua Menteri Melaka bagi PH Adli Zahari. Tidak puas hati dengan penjelasan itu, wakil media menghampiri Mohamed untuk bertanya beberapa soalan, namun beliau juga memberi alasan SOP dan tidak mempunyai duit untuk membayar kompaun RM4,000. Isu SOP PRN Melaka yang ketat turut diperkatakan oleh para pemimpin kanan politik yang rata-rata meminta Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberikan sedikit kelonggaran. Lagi tentang PRN Melaka. Seorang penduduk di Dewan Undangan Negeri Duyung muncul tiba-tiba menegur calon Pakatan Harapan Damian Yeo Shen Lee yang sedang berkempen. Lelaki berkenaan tidak berpuas hati dan mendakwa sebelum ini wakil rakyat di situ tidak mempedulikan mereka termasuk ketika menjalani kuarantin akibat COVID-19. 12 biji rumah dapat bantuan, saya tak dapat bantuan. Asal you punya orang itu dia bulu? Tak ada. Itu soalan saya. Sebab saya tak pernah dapat, saya punya keluarga 2 kali kena kuarantin, you punya orang 1 orang pun tak datang. Jangan kata beras gula, face mask pun tak dapat. Thank you. Itu perkembangan terkini sekitar PRN Melaka buat masa ini. Nantikan perkembangan terkini PRN Melaka dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.